Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Subehah binti Abdul Karim akan membentangkan kajian saya bertajuk penulisan ayat mudah bahasa Perancis dalam kalangan pelajar bahasa asing di sebuah IPT teknikal. Baik, pengenalan atau latar belakang kajian. Kajian ini adalah kajian bahasa Perancis sebagai bahasa asing bersesuaian dengan matlamat kerajaan untuk menggalakkan ramai penduduk Malaysia mempelajari bahasa asing atau menguasai bahasa asing. Ini bersesuaian dengan apa yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Baik, lokasi kajian saya adalah Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute, di mana pelajar UniKL MFI ini adalah pelajar teknikal dan status bahasa Perancis di UniKL MFI adalah wajib universiti dan pelajar dikehendaki belajar bahasa Perancis dan lulus bahasa Perancis sebagai salah satu syarat untuk bergraduat. Ini adalah struktur atau plan pengajaran bahasa Perancis di UniKL MFI, di mana penilaian dibuat, assessment dibuat dengan assignment, project, quiz dan juga ujian pada akhir semester. Dan tumpuan saya dalam menjalankan kajian ini adalah berdasarkan course learning outcome number 1, di mana pelajar dapat berkomunikasi dan juga menulis menggunakan ayat mudah bahasa Perancis. Baik, di sini kita akan melihat kepada masalah kajian, di mana dalam pelajari bahasa Perancis, pelajar juga telah didedahkan dengan aktiviti penulisan, pendengaran dan juga bertutur. Baik, namun demikian pelajar sering melakukan kesalahan tata bahasa dalam penulisan ayat mudah bahasa Perancis, terutamanya ketika di akhir ujian semester. Persoalannya, apakah kesalahan golongan kata yang dalam ayat mudah bahasa Perancis pelajar lakukan? Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesalahan golongan kata bahasa Perancis dalam penulisan karangan pelajar. Metodologi kajian. Kajian ini dijalankan berdasarkan taksonomi kesilapan Dulé, Bird dan Krashen 1982. Instrumen kajian adalah karangan soalan 11 bahagian A, ujian akhir bahasa Perancis 1. Sampel kajian terdiri daripada 50 pelajar bahasa Perancis 1 UniKL MFI. Metodologi kajian adalah analisis dokumen dan soal sidik, dan data dianalisis mengikut carta atau jadual taksonomi kesilapan di atas, dan dapatan kajian dibincangkan akhir sekali kesimpulan. Berikut adalah taksonomi Dulé, Bird dan Krashen 1982, di mana dia telah mengkelaskan taksonomi kepada 4 kategori. Pengkaji memilih taksonomi nombor 2, iaitu taksonomi strategi permukaan ataupun surface strategi taksonomi. Surface strategi taksonomi ini pula membahagikan kesilapan kepada 4 kategori, di mana kategori kesilapan itu atau kesilapan struktur ayat yang dikesan dikelaskan mengikut kelas pengkelasan atau kesilapan pengurangan, kesilapan penambahan, kesilapan penyusunan dan kesilapan pemilihan atau pembentukan ayat. Baik. Pembelajaran bahasa Perancis di UniKL MFI adalah berpandukan kepada buku teks daripada Perancis ini, iaitu Le Nouveau Taxi. Segala latihan pendengaran, latihan kefahaman dan penulisan adalah diadaptasikan daripada Le Nouveau Taxi. Data kesalahan yang dianalisa daripada kesalahan responden akan dicatatkan pada jadual analisis data yang diadaptasikan daripada Rita Pramesti 2019, di mana berita turut
mengadaptasikan rangka tersebut daripada taksonomi surface strategy. Dan kesalahan yang didapati itu diklasifikasikan mengikut keempat susunan yang dinyatakan tadi. Berikut adalah dokumen kajian iaitu soalan karangan bahasa Perancis di mana pelajar diminta untuk menulis satu karangan deskriptif pendek bertajuk Présenter quelqu'un iaitu memperkenalkan seseorang dan juga ahli keluarganya. Responden dikehendaki menulis satu esei pendek 50 hingga 100 patah perkataan. Tempoh ujian ini adalah 2 jam termasuk menulis karangan. Baik, berikut adalah biografi atau biodata yang diberi kepada pelajar untuk menulis karangan deskriptif tentang penyanyi ini dan ahli keluarganya di bawah. Dapatan kajian. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 122 kesalahan tata bahasa Perancis dalam penulisan karangan ini, iaitu kata preposisi sebanyak 57%, kata kerja sebanyak 32%, kata nama sebanyak 25% dan kata adjektif sebanyak 8%. Kesalahan seperti yang dinyatakan tadi, kesalahan-kesalahan tersebut dikategorikan mengikut pengurangan, penambahan, penyusunan dan pemilihan. Kesalahan kata preposisi sebanyak 57 ini telah menunjukkan ada pengurangan terutamanya dari kata preposisi yang tidak dinyatakan di sini, pengurangan dari segi tidak meletakkan tanda bacaan di atas A ini, keadaan berlaku penambahan pada pemilihan kata preposisi, iaitu penambahan ini adalah penambahan kata nama, penambahan kata kerja. Ya, baik. Dan selain daripada itu ada kesalahan atau kesalahan pemilihan, iaitu meletakkan kata preposisi yang tidak berkenaan untuk negara yang nyatakan. Baik, seterusnya adalah kesalahan kata kerja. Kesalahan kata kerja di sini, pelajar tidak konjugat kata kerja. Bahasa Perancis adalah bahasa yang setiap kata kerja perlu dikonjugasikan. Di sini penggunaan pemilihan kata nama umur, pemilihan kata nama kerja telah digunakan sebagai kata kerja. Jadi ayat ini adalah ayat yang tidak betul. Dan di sini pula berlaku pengurangan, tidak ada kata kerja, okey, dan penambahan. Selain daripada itu, kesalahan kata nama adalah kesalahan pemilihan kata sandang bagi kata nama maskulin ataupun kata nama femina. Dan berlaku pengurangan juga, tidak meletakkan tahun di belakang umur. Dan di sini kesalahan pemilihan atau ejaan. Seterusnya kesalahan kata adjektif, di mana bahasa Perancis adalah bahasa yang mempunyai gender. Setiap kata nama ada gender. Jadi bila subjek adalah maskulin atau femina, subjek femina, adjektif mesti femina, di mana perlu diletakkan partikel E yang menunjukkan adjektif ini adalah femina. Begitu juga dengan LA française, sepatutnya LA française. Seterusnya, kita tengok kepada dapatan soal selidik. Penguasaan menulis dengan baik, majoriti tidak setuju. Mereka menyatakan bahawa mereka tidak dapat menguasai penulisan dengan baik, iaitu 47 menyatakan tidak dapat menguasai penulisan dengan baik, 47 lagi, 50-50 dan 6 orang dapat menguasai dengan baik. Begitu juga struktur ayat bahasa Perancis adalah sama dengan bahasa Perancis. Pelajar atau responden tidak bersetuju, sebanyak 60% tidak bersetuju. Hanya 6% yang bersetuju. Sementara menguasai kata preposisi dengan baik, 81% tidak, 50-50 dan hanya 19% yang menguasai dengan baik.
manakala kata preposisi adalah sama atau kata preposisi tidak sama dengan kata preposisi bahasa Melayu, kebanyakannya menyatakan mereka bersetuju bahawa kata preposisi tidak sama dengan bahasa Melayu. Berikut adalah pelajar UDK LMFI cenderung melakukan kesalahan pemilihan kata preposisi, terutamanya di plus lokasi, dan selain itu kekeliruan makna perkataan iaitu kosakata, dan perbezaan struktur tata bahasa dan struktur ayat bahasa Perancis dan bahasa Melayu merupakan punca kesalahan. Selain daripada itu, kesimpulannya faktor genus, faktor bilangan, ejaan mempengaruhi dalam kesalahan penulisan bahasa Perancis ini. Dan hanya terdapat satu persamaan iaitu kata preposisi a yang membawa maksud di dalam bahasa Melayu. Itu adalah di antara faktor kesilapan penulisan atau pemilihan. Berikut adalah faktor-faktor yang membantu guru dan universiti untuk membangunkan dan memahami kesalahan dalam penulisan bahasa Perancis. Sekian.